Sektor perladangan memainkan peranan amat penting dalam pertumbuhan ekonomi Malaysia. Disebabkan negara ini antara pengekspor utama minyak sawit dan getah dunia. Pokok sawit yang tumbuh subur di tanah ini, anugerah ilahi yang menjadi pemangkin kepada ekonomi negara. Namun kini, sektor perladangan di negara ini sedang berhadapan dengan masalah kekurangan tenaga kerja. Keperluan dalam memastikan industri pertanian dan perladangan terus berdaya saing, memerlukan satu usaha besar-besaran yang melibatkan penglibatan tenaga manusia yang besar, karena sektor ini bergantung kepada tenaga manusia untuk menjayakannya. Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB), Ahmad Parfiz Gulam Kadi berkata, Putrajaya perlu membenarkan lebih banyak pekerja asing diambil sebagai langkah jangka pendek, selain menambah bahwa firma terbabit akan menanggung kos saringan COVID-19 mereka. Ahmad Parfiz berkata, lebih banyak dana boleh diperuntukkan untuk skim insentif mekanisasi sawit (OPIMIS) bagi mendorong pemilik ladang terus menerapkan mekanisasi dan automasi. Beliau berkata, perlu juga ada penyelidikan dan pembangunan R&D yang berterusan dalam jentera yang boleh dipercayai dan akan meningkatkan produktiviti serta mengurangkan pergantungan buruh dan kos pengeluaran. Saya Muslimin, saya sudah kerja 5 tahun. Selama saya bekerja, saya merasa kerja berat, sebab buah tambah makin besar. Masih kecil buah, pakai kereta sorong, sekali saja. Sekarang masih juga pakai kereta sorong, tapi tenaga banyak keluar di situ. Kadang satu lorong dapat 3-4 kali. Kekurangan pekerja, lebih-lebih lagi sektor peladangan ni hampir 80% memerlukan tenaga kerja, buruh kasar daripada Indonesia. Dulu 2011 hingga kini memang saya menghadapi isu kekurangan pekerja dalam sektor peladangan. Dan selama hampir 10 tahun berhadapan dengan krisis kekurangan pekerja ini tadi, bermacam-macam cara yang kita lakukan untuk menghadapi masalah ini. Waktu saya di Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka, company diambil keputusan dia rekrut buruh kasar daripada India, Bangladesh, Nepal. Tak dapat dinafikan dalam sektor peladangan ini, buruh daripada Indonesia, karyawan-karyawan sahabat kita dari Indonesia ni memang terlatih, skill yang tinggi dengan produktiviti yang tinggi. Tetapi macam mana pula dengan jangka masa panjang? Kita tak boleh menghadapi masalah ni berterusan tanpa ada solusi. Satu bagi saya, benda yang penting adalah untuk selesaikan masalah ni, tak lain tak bukan, memang kita kena pergi ke arah mechanized. Kita kena gunakan mesin untuk cover kekurangan tenaga manusia tadi. Seterusnya kita dapat tingkatkan produktiviti kita punya pekerja.
Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada bapa-bapa sekalian. Untuk makluman bapa-bapa sekalian di sini dan di luar sana, pada pagi ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang keperluan untuk mengadaptasi menggunakan jentera di perkebunan kelapa sawit. Jentera ringan yang berada di hadapan saya ini ialah Tino Dumper untuk menangani masalah kekurangan tenaga kerja di Indonesia di ladang ini. Tujuan majikan memperkenalkan mesin ini kepada bapa-bapa semua adalah untuk memastikan proses pemungutan hasil kelapa sawit di ladang ini dapat dijalankan secara efisien walaupun di masa di mana pihak ladang mengalami masalah kekurangan tenaga kerja Indonesia. Objektif utama kenapa kita perlu mengadaptasi kepada kombinasi penggunaan jentera dan tenaga manusia. Okey, pertama ialah kita punya objektif untuk mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja yang ramai. Okey, yang kedua untuk meningkatkan produktiviti per harvester. Okey, yang ketiga meningkatkan pendapatan harvester. Keempat memaksimalkan pungutan hasil tuai. Mempercepatkan proses pungutan hasil tuaian dari kebun ke kilang. Okey, yang keenam meningkatkan hasil jualan dan pendapatan syarikat. Dan yang paling penting untuk jangka masa panjang kita dapat mengurangkan cost labor overhead. Okey, apa yang saya sebutkan tadi ialah objektif kepada kenapa kita perlu mengadaptasi kombinasi penggunaan jentera dan tenaga buruh. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam satu Malaysia. Saya selaku individu yang dipertanggungjawabkan bagi merealisasikan penggunaan mesin mengeluarkan buah di ladang atau Mechanical Assisted Infill Collection, singkatannya MAIC, ingin menerangkan secara ringkas tentang penggunaan mesin di ladang. Sebelum meneruskan penerangan saya pada hari ini, tujuan kita bukanlah untuk mempromosikan mesin yang kita gunakan ini, tetapi adalah untuk menekankan bahawa penggunaan mesin dalam mengeluarkan buah adalah amat penting di dalam sebuah ladang, terutama semasa kita menghadapi krisis kekurangan pekerja sekarang ni. Baiklah, persediaan pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan semua lorong menuai sudah diratakan atau dikompek menggunakan jentera jengkawut atau excavator. Semasa meratakan atau kompek dibuat, pusingan U di hujung lorong hendaklah dibuat sekali. Ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pergerakan mesin sewaktu implementasi nanti berjalan dengan lancar. Jika seperti biasa, penembak akan masuk dan keluar di lorong yang sama semasa mengeluarkan buah itu. Tetapi dengan adanya pusingan U di belakang sekali, mesin akan masuk di lorong pertama dan akan keluar di lorong yang kedua. Seterusnya, tunggul-tunggul kayu di lorong penuaian hendaklah dibersihkan dan diratakan. Okey. Di sini saya ingin singkatkan apa yang maksud saya ni. Kita tengok apa mesin yang sesuai. Hilly area macam mana, kalau di flat area macam mana mesin yang sesuai. So di situ juga adalah antara punca kegagalan atau kejayaan dalam usaha kita untuk menggunakan mesin. Sebenarnya proses yang paling suka yang saya rasa dalam usaha menggunakan mesin ialah dalam memberi penerangan atau meyakinkan kepada pekerja tentang kelebihan penggunaan mesin dalam kerja di ladang ini. Ini adalah penting untuk mengelakkan tentangan daripada pekerja, bahkan boleh menyebabkan pekerja lari sekaligus.
membuatkan pihak ladang akan kekurangan lebih banyak pekerja. Peringkat seterusnya, setelah kita berjaya meyakinkan pekerja kita tadi itu, kita perlu melatih pekerja dalam penggunaan mesin dengan betul dan selamat. Selain itu, sedikit pandangan daripada saya, dalam permulaan kita menggunakan mesin ini, kita tidak perlu membeli mesin untuk semua kawasan. Sebagai contoh, 1000 hektar mungkin kita perlu membeli hanya untuk 500 hektar terlebih dahulu. Untuk di sini, apa yang kita pilih ialah kita menggunakan tino dumper kerana konsepnya tidak jauh berbeza dengan kereta sorong atau wheelbarrow. Di samping harganya agak murah berbanding dengan mesin-mesin lain. Kita rasa penombak lebih senang menerima perubahan tersebut. Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada atasan saya, pengurus kanan ladang, Tuan Muhammad Safaro bin Muhammad, yang banyak memberi idea-idea, memberi saya kepercayaan penuh dalam menjalankan projek ini. Dan tak lupa juga kepada Tuan Arifin bin Janin, rakan seperjuangan saya di sini, yang banyak membantu dalam merealisasikan projek ini. Dan tak lupa juga buat member saya Muzakir, yang banyak membantu semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak. Demikianlah penerangan ringkas dari saya. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, boleh tonton video ini sehingga akhir. Selamat menonton.